Kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Baik, baru-baru ini kerajaan ada mengumumkan mengenai pelaksanaan gelembung pelancongan bersasar. Ini pastinya bagi membantu menaikkan semula industri pelancongan domestik, dan saya pasti dengan pelaksanaan gelembung pelancongan bersasar ini dapat membantu kita rakyat, memberi peluang dan juga ruang kepada kita sebagai rakyat untuk melancong, dan pastinya ini menjadi satu pemangkin buat industri pelancongan domestik untuk bangkit ketika pandemik COVID-19 ini melanda. Dan bercakap mengenai pelancongan domestik ini, kita akan bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Pelancongan Langkawi LTA, Encik Zainuddin, yang sudah bersedia di panggilan video sekarang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam pelancongan dari Langkawi. Okey, baik Encik Zainuddin. Ketika ini PKPP masih lagi dilaksanakan di negeri Kedah, dan kalaulah boleh Encik Zainuddin kongsikan kepada kami di Malaysia hari ini, ketika ini bagaimana situasinya di Langkawi? Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih MNI menjemput saya. Keadaan situasi semasa ketika ini di Langkawi adalah sangat menggalakkan ada sinar dalam industri pelancongan Langkawi. Apabila kerajaan mengumumkan 10 hari bulan boleh merentas pelancongan, iaitu kita panggil gelembung pelancongan bubble tourism, 11 hari bulan kita dah menerima pelancong sebanyak 4,000 pelancong melalui pengangkutan laut dan 93 melalui pengangkutan udara. Jadi kita ucap terima kasih kepada kerajaan atasnya MKM dan PKM kerana membenarkan atau isytiharkan Langkawi satu distrik sebagai PKPP. Jadi kita mengucapkan tahniah sekali lagi kepada kerajaan, khususnya kepada MKM itu sendiri dan KKM telah membenarkan pelancong-pelancong seluruh Malaysia boleh datang ke Langkawi. Jadi kesimpulan yang boleh saya katakan, sinar untuk pelancongan adalah yang terbaik, dan di situ kita boleh menjana ekonomi setempat. Jadi pada pendapat pandangan Persatuan Pelancongan itu sendiri, kita mengharapkan ada yang lebih baik lagi daripada segi SOP. Sebab sekarang ni pelancong keliru macam mana kita untuk menggunakan transport ataupun kenderaan yang dilastarkan di Maptek. Sebenarnya di sini juga saya mengambil kesempatan untuk membetulkan kenderaan yang adalah didaftarkan dengan APAD, Agensi Pengangkutan Awam Darat. Jadi lesen adalah daripada Kementerian Pelancongan. Jadi kita harapkan sinar tu akan terus bersinar, disebabkan cuti 3 hari berganda pada Isyak Mi'raj ni 80% ni yang 4,000 tu daripada adalah orang Kedah itu sendiri, dan 20% adalah daripada negeri-negeri PKPP. Dan harapan saya pada 18 hari bulan ni kerajaan boleh mengumumkan berita baik supaya market tourism, market Langkawi ini adalah dua negeri yang sangat membantu, iaitu Selangor dan KL. Bukan saya kata negeri lain tidak membantu, tetapi pasaran utama domestic market itu adalah daripada dua negeri itu yang penyumbang utama pasaran domestik pelancongan Langkawi. Baik Encik Zainuddin, kita tahu bahawa pelancongan domestik ini sebenarnya banyak membantu ekonomi setempat. Jadi apa antara langkah yang diambil oleh pihak LTA sendiri? Okey, kita memang selalu bekerja rapat dengan rakan strategi kepada lembaga pembangunan Langkawi LADA. Memang kita mengadakan insentif-insentif. Contohnya kepada pelancong-pelancong yang nak berkunjung ke Langkawi, kita ada package-package yang sangat menarik dengan harga-harga yang murah. Dan saya pastikan apabila pelancong datang ke Langkawi, kita akan mengambil tindakan kepada ahli-ahli kita yang menaikkan harga. Apabila pelancong tak ada, kita merayu, datanglah Langkawi. Bila orang dah ramai Langkawi, kita punya pemain industri ini akan menaikkan harga sewenang-wenang dia. Dari situlah kita kawal supaya kita punya harga adalah sustain dengan mendapat persetujuan daripada ahli-ahli di bawah kita, supaya harga tidak melampau dan pelancong boleh berbelanja, seterusnya boleh menjana ekonomi setempat. Dan dalam masa yang sama, komuniti Langkawi berasa berterima kasih dengan adanya pelancong-pelancong. Sebabnya 90% saya katakan, memang 70% orang kata kebergantungan kita kepada industri, tapi ialah 90%. Sebab
pekerja hotel, pemain industri laut dan udara, kebergantungan kita adalah dalam pelancongan. Baik, Encik Zainuddin, saya pasti ramai hujung minggu nanti akan bercadang untuk ke Pulau Langkawi dan sebagainya. Mungkin ada sedikit kata orang tu pesanan daripada Encik Zainuddin sendiri, bagaimana untuk mereka dalam pada mereka melancong, berhibur bersama keluarga tersayang, bagaimana cara mereka untuk terus mematuhi SOP yang telah ditetapkan? Okey, saranan pesanan saya kepada pelancong-pelancong, insya-Allah datanglah Pulau Langkawi. Kita memang ada SOP yang sangat ketat dan semua ahli-ahli tentang produk pelancongan kita dah sanitize, kita ada MySejahtera dan semua ahli-ahli kita begitu bersatu padu untuk mencapai target kita ya. Target kita pada 2021 adalah 1.8 juta pelancong ke Langkawi. Last year kita target 2.5 juta, tetapi disebabkan pandemik kita mendapat hanya 1.8 juta pelancong. Pada 2019 adalah tahun kegemilangan kita, iaitu 3.9 juta pelancong dengan revenue 1.7 bilion kepada penduduk komuniti setempat keseluruhan industri. Jadi saya harapkan pesanan saya, datanglah ke Langkawi, Pulau Masuri, Pulau bebas cukai, orangnya baik, ramah mesra, dan dalam masa yang sama kita harapkan pelancong-pelancong di Malaysia ni memilih Langkawi dan seterusnya mendana ekonomi Langkawi yang kita faham sedia maklum. 1 tahun kita suffer dah, 1 tahun ada yang gulung tikar, ada yang bertahan, tapi sebagai persatuan yang berpayung di bawah kita iaitu ahli-ahli komuniti, kita terus membantu mempromosi Langkawi secara agresif dengan rakan strategik kita iaitu Lembaga Pembangunan Langkawi LADA. Itu terima kasihlah kepada LADA yang selama ini bekerja rapat erat dengan kita untuk memajukan pelancongan Langkawi. Sekali lagi, datang ke Langkawi, saya sambut anda dengan let us manja you. I manjakan orang-orang datang ke Langkawi. Itu tagline kita untuk 2021. Okey, baik Encik. Pastinya sebagai Ketua Pegawai Eksekutif LTA, Encik Zainuddin mempunyai harapan yang cukup besar terhadap pelancong-pelancong dan juga industri pelancongan domestik di Langkawi ini. Jadi mungkin sedikitlah harapan Encik Zainuddin kepada semua. Okey, harapan of course lah, harapan saya adalah sebagai seorang ketua pegawai ZIF yang 6 tahun memegang tampuk pimpinan, saya nakkan ahli-ahli saya mendapat manfaat daripada limpah ekonomi pelancongan Langkawi. Dan justru itu seandainya apabila harapan saya kepada kerajaan ada pengumuman yang baik pada 18 hari bulan ini supaya rentas negeri dibenarkan, dan dalam masa yang sama juga apabila merentas negeri kita memanglah mengalukan ataupun merayu kepada semua pelancong-pelancong dalam Malaysia datang ke Langkawi sebab semuanya ada di Langkawi. Itulah harapan saya supaya orang boleh melancong 18 hari bulan ini daripada kerajaan ada berita yang mengembirakan. Itu je harapan saya sebagai orang yang memimpin persatuan demi ahli-ahli saya yang saya sayang. Baik, pastinya itu bukan harapan Encik Zainuddin saja dan harapan kita semua agar pelancongan domestik ini kembali mendapat kata orang tu nafas baru. Baik, terima kasih banyak-banyak Encik Zainuddin kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Malaysia hari ini. Terima kasih, sama-sama Malaysia hari ini kerana menjemput saya ya. Terima kasih. Okey, baik, itu tadi Encik Zainuddin merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Pelancongan Langkawi LTA. Apa pun kita harapkan pada anda yang mungkin ingin melancong di daerah-daerah domestik ini, pastikan anda sentiasa menjaga SOP, jangan leka dan alpa terhadap setiap apa yang dipesan oleh kerajaan kepada kita semua dalam kita membendung penularan COVID-19 ini.